Saya cabar ustaz-ustaz untuk menunjukkan di mana hujahnya, di mana dalilnya bahawa vaksin ini berbahaya. Apakah ustaz telah melakukan kajian? Kita wajib untuk menyandarkan kritikan kita dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Musa bin Muhammad Nordin, pakar berunding kanak-kanak Hospital Pakar Damansara. Saya juga selaku pengerusi Federation of Islamic Medical Association Advisory Council, iaitu gabungan pakar-pakar perubatan Islam seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 32, jikalau kamu menyelamatkan seorang insan, seolah-olah kamu menyelamatkan seluruh umat manusia. Vaksin merupakan suatu kaedah perubatan yang boleh mencegah berlakunya COVID. Vaksin yang ada sekarang ini, yang telah pun kita guna di Malaysia, iaitu vaksin mRNA daripada Pfizer, boleh mencegah 95% berlakunya COVID. Jadi maknanya kita memelihara rakyat Malaysia daripada dijangkiti oleh kuman COVID. Tetapi masih boleh berlaku jangkitan kepada 5%. Walaupun demikian, jangkitan 5% ini adalah jangkitan yang tanpa gejala dan jangkitan yang tidak teruk. Walaupun mereka kena COVID, hanya 5% saja, tetapi mereka boleh dijaga di rumah. Mereka tidak perlu masuk ke hospital. Ya. Walhal mereka-mereka di Malaysia yang kena COVID, risikonya lebih kurang 1 dalam 100 orang. 1%. Itu amat tinggi, ya. Kita harus mencegah rakyat kita daripada mendapat COVID, dan ia insya-Allah boleh kita lakukan dengan vaksin COVID, insya-Allah. Oh, tidak. Kajian telah dilakukan ke atas untuk vaksin Pfizer 43,000 sukarelawan. Vaksin Moderna yang sama kaedah mRNA-nya 30,000. Maknanya lebih kurang 73,000 sukarelawan. Dan ia menunjukkan bahawa apabila diberi suntikan vaksin itu, 95% mengeluarkan antibody tanpa kecuali. Jadi semua boleh mengeluarkan antibody. Hanya 5% saja tidak mengeluarkan antibody yang mencukupi untuk mencegah daripada mendapat COVID. Tetapi yang pentingnya, semua vaksin yang ada sekarang ini mencegah daripada seseorang terkena COVID yang teruk. Para pendengar harus yakin bahawa ia adalah suatu vaksin yang telah menjalani kajian yang paling teliti. Jadi kita kena pastikan piawaian yang paling tinggi untuk memastikan bahawa kesan sampingannya tidak serius. Dan daripada kajian, saya ingat lebih daripada 150,000 sukarelawan, kesan sampingannya hanya sedikit sahaja. Sakit bila kena suntikan, bengkak sikit 5%, merah sedikit 5%. Ada yang kena pening kepala 60%, ada yang lenguh-lenguh badan 30%, ada yang rasa lemah, fatigue, sengal lebih kurang 30%. Jadi memang ada dan berbezalah. Setengah tu agak serius, terpaksa ambil MC, medical certificate kan. Tetapi kebanyakannya baik selepas 1 hingga 2 hari saja. Sebenarnya kesemua kesan sampingan ini adalah petanda yang baik. Ia menunjukkan kepada kita bahawa badan anda mengeluarkan antibody. Ia suatu tindak balas imun kita untuk mengeluarkan antibody. Jangan khawatir. Kesemuanya baik dalam 1 hingga 2 hari. Mungkin rakyat Malaysia merasakan bahawa ini suatu vaksin yang agak terlalu pendek dan singkat kajiannya, setahun. Tetapi yakinilah, mungkin ia singkat untuk anda. Tetapi kami yang terlibat dalam bidang vaksin ini mengetahui bahawa pengkaji-pengkaji ini telah melakukan kajian tentang mRNA sejak 1990. Maknanya dah 30 tahun buat kajian.
Satu daripada syarikat yang mengeluarkan vaksin mRNA ini, Moderna, dia ada 9 vaksin di dalam fasa kajian 2. Vaksin untuk influenza, untuk Zika, chikungunya, cytomegalovirus. Maknanya mereka berpengalaman. Dan sekarang ini telah pun ada mungkin 200 juta manusia yang telah pun disuntik dengan vaksin COVID tanpa kesan sampingan yang besar. Dan telah pun menunjukkan keberkesanan seperti yang saya katakan tadi, 95%. Anda sebagai rakyat Malaysia bukan tikus tikus yang kita buat kajian, bukan. Jadi kita yakin dengan keselamatan, keberkesanan dan kesucian vaksin ini. InsyaAllah. Nanti dulu. Kalau kita lihat fatwa daripada Sahibus Samahah Menteri Agama kita, Datuk Seri Zul, kan? Dia menyatakan bahawa pertama, vaksin ini ialah mubah. Ya, dibenarkan. Tetapi bagi mereka-mereka yang berisiko tinggi, iaitu umurnya lanjut lebih daripada 65 tahun, ada penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, untuk mereka adalah wajib. Sebab ramai orang-orang Melayu kita yang agak was-was tentang vaksin ini. Jadi yakinilah bahawa Sahibus Samahah Menteri Agama kita dan mufti-mufti kita telah pun sepakat. Pertama, vaksin ini adalah halalan tayyiban. Maknanya bukan hanya halal, tetapi baik. Bukan hanya baik, memelihara nyawa manusia. Memelihara kita daripada kena sakit COVID. Bukan hanya di Malaysia. Majlis Fiqh di Indonesia, negeri-negeri Arab telah pun jumhur. Kalau istilah hadir dikata mutawatir tau. Semuanya bersetuju bahawa ini adalah suatu kaedah rawatan yang paling baik untuk menyelamatkan nyawa manusia dan mengeluarkan kita daripada pandemik yang mengancam ini. Yang tak bersetuju adalah segelintir ustaz-ustaz di Malaysia yang percaya kepada teori-teori konspirasi. Dan mereka ini banyak pengikut. Dan mereka mengeluarkan teori-teori yang karut, yang tidak berasaskan kepada hujah dan dalil. Saya minta maaf. Saya cabar ustaz-ustaz untuk menunjukkan di mana hujahnya, di mana dalilnya bahawa vaksin ini berbahaya. Apakah ustaz telah melakukan kajian? Kita wajib untuk menyandarkan kritikan kita dengan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108. Kul hazi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan wahai Muhammad, panggillah ke jalan Allah bersama orang-orang yang menyeru kepada agamaku dengan ala basiratin. Hujah dan dalil nyata. Fas'alu ala zikr. Dan bertanyalah kepada mereka ahli zikr, ahli yang berilmu, berpengetahuan, ya, berpengalaman. Saya harap kita boleh ubah pemikiran kita. Dalam bab-bab sains, kita merujuk kepada ahli zikr. Fas'alu ala zikr. Sebagaimana saya dalam bab-bab agama, saya bersandar kepada ustaz-ustaz. Wallahu alam. Kita tidak melakukan kajian di kalangan ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang menyusu bayi mereka dan di kalangan kanak-kanak yang kurang daripada 18 tahun. Ini adalah supaya mereka terpelihara. Kita buat di kalangan orang-orang dewasa yang sihat. Okay? Kalau kita faham biologi, sains vaksin ini, mRNA ini, dia tidak masuk ke dalam nukleus ataupun tempat di mana letaknya DNA. Dia tidak akan merosakkan baka janin yang di dalam rahim. mRNA dia mudah pecah. Tu sebab kena letak di dalam beku negatif 70 kan. Dia mudah pecah kepada nukleotide dan mudah dibersihkan. Jadi dia bukan sesuatu yang berbahaya. Apabila mereka melakukan kajian ini, ada wanita yang tak perasan dia hamil. Mereka mengambil vaksin dan apabila mereka melahirkan anak, tidak menunjukkan kecacatan. Di Amerika Syarikat,
CDC, Center for Disease Control and Prevention, Pusat Pencegahan Penyakit, American Society of Obstetrics and Gynecology, Persatuan Obstetrik dan Ginekologi, dan Persatuan Fetal Medicine, Persatuan Janin kan, mengeluarkan fatwa mereka mengatakan bahawa wanita yang hamil boleh mengambil vaksin ini. Wanita yang menyusukan anak mereka boleh mengambil vaksin, tidak memudaratkan. Ya, hanya Malaysia very cautious. Dia hanya mengatakan kalau you mengandung, kalau kebaikannya lebih baik daripada keburukannya, risikonya, ambil. Contohnya, katakan anak saya perempuan, dia pakar kanak-kanak, dia mengandung, dia frontliner. Saya akan mengatakan kepadanya, ambil vaksin ni. Sebab bila dia sebagai wanita yang mengandung kena COVID, teruk. Besar kemungkinan bukan hanya teruk, dimasukkan ke hospital, memerlukan oksigen, mungkin masuk di dalam unit rawatan intensif. Katakanlah kalau you mengandung, you duduk kat rumah, ada orang gaji buatkan you punya makan minum you duduk tengok Netflix, tak payahlah nak ambil vaksin kan. You tak keluar mana-mana pun kan, you tak risiko tinggi, jadi tak perlulah kan. So ini yang dikatakan you bincang dengan doktor pakar you, jadi dia boleh nasihatkan ambil ke tidak. Wallahualam. Alhamdulillah, kanak-kanak tak berisiko tinggi kalau dibandingkan dengan orang dewasa. Dan kalau kena pun tak teruk. Kalau kena pun dia tak merebak semenular. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka. Tetapi memang kita tak buat vaksin untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun. Itu sebabnya kita harus pastikan bahawa roll out vaksin kita ini berjalan dengan pantas, speed penting dan coveragenya luas yang mungkin supaya kita boleh sampai kepada immunity kelompok sebanyak 70 hingga 80%. Kita boleh memelihara kanak-kanak kita. Keduanya, kita boleh memelihara mereka-mereka yang memang tak boleh ambil vaksin ini. Orang yang alahan yang teruk kan. Dan ketiganya, kita boleh memelihara mereka-mereka yang tidak hendak ambil vaksin, yang tolak vaksin. Kita ni kira jadi macam hero. Macam ni lah. Saya ambil vaksin, saya jadi macam Avenger tau. Saya memelihara anak-anak kita, orang yang tak boleh ambil vaksin, dan orang yang tolak vaksin. Inilah amal jariah saya. InsyaAllah dapat pahala sikit kan. Vaksin ni memang khusus untuk COVID. SARS-CoV-2 memang khusus. Dan hebatnya vaksin ini, selepas dos yang pertama, sebelum kita dapat dos yang kedua, iaitu 21 hari, dia punya protection dia 92%. Lepas kita bagi dos yang kedua, dia tinggi lagi kepada 95%. Ini penting sebab kita nak cuba cegah berlakunya strain-strain ataupun jenis-jenis COVID yang bahaya seperti berlaku di United Kingdom. B117 di Afrika Selatan, B1351, dan di Brazil P1, dan di Nigeria dah ada 2 dah masuk kat Malaysia kan. So that's why kita kena pastikan dapat dos 2 tu supaya kita paling tinggi, kita tak benarkan strain-strain jenis-jenis COVID yang teruk ini, yang boleh menular dengan begitu pantas. InsyaAllah mendengar daripada mereka-mereka yang ahli di dalam penyakit COVID ini, semua di kalangan mereka-mereka yang berisiko tinggi mendapatkannya secepat mungkin seperti yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka yang frontliner, doktor-doktor, nurse, ambulance driver, ama-ama yang tolak pasien tu kan, ini semua risiko tinggi. Pekerja-pekerja kesihatan, jangan menolak vaksin ini sebab anda adalah risiko tinggi untuk mendapat daripada pesakit-pesakit ini. Kita harus hentikan penularan ini dengan vaksin, insyaAllah. Lepas tu yang menjaga keamanan negara kita, askar, polis, bomber, ini semua penting. Lepas itu mereka-mereka yang warga emas, umur lebih daripada 65 tahun,
ada penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, angin ahma dan seumpamanya. Anda adalah next. Dan selepas itu, mereka-mereka yang lain. Dan saya ingin menasihatkan mereka supaya menerima baik apa yang telah pun ditentukan oleh Kementerian Kesihatan, supaya kita sama-sama boleh sampai kepada tahap kelompok dan kita boleh memelihara kesemua rakyat Malaysia, insya-Allah. Itu harapan saya kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Wallahu a'lam.